Okey, jadi cikgu akan rakamkan Google Meet hari ni. Jadi kita akan mula sebab jam pun dah pukul 9.40. Okey, untuk hari ni kita nak tengok subtopik terakhir untuk tajuk kelajuan. Ni yang paling penting. Untuk tajuk ni, yang ini yang paling penting iaitu mengira kelajuan. Okey, jadi untuk mengira kelajuan tajuk hari ni, kita tengok dulu apa objektif yang kita nak belajar hari ni. Okey, kita nak menentukan kelajuan, jarak atau masa menggunakan rumus. Walaupun tajuk ni ialah mengira kelajuan, tapi kadang-kadang soalan dia bukan dia nak tahu kelajuan. Mungkin soalan tu dia nak tanya berapakah jarak berdasarkan kelajuan dan masa yang diberi, ataupun dia nak tahu berapakah masa yang diambil berdasarkan kelajuan dan jarak. Jadi dalam dalam topik mengira kelajuan ni, dia sama ada kita nak mengira kelajuan, mengira jarak ataupun mengira masa. Jadi sebelum cikgu mulakan ni dulu, cikgu takut ramai yang mungkin dah lupa ke, kan kita belajar PDPR ni sekejap-sekejap macam ni. Okey, jadi cikgu akan ulang sedikit. Yang pertama berkenaan tentang maksud kelajuan. Okey, sebab lepas ni habis ni cikgu nak awak jawab soalan kuis tu berdasarkan perbincangan kita hari ni lah. Okey, maksud kelajuan dulu kita tengok Okay, yang pertama kita dah bincang sebenarnya maksud kelajuan ni dalam kelas PDPR yang sebelum-sebelum ni lah. Dan kelajuan ni maksudnya ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Cikgu ulang balik. Ukuran cepat atau lambat suatu objek yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau objek tu tak bergerak, ada tak kelajuan? Tak ada. Tak adalah. Contoh, kan kalau objek kereta ayah awak memang boleh bergerak. Tapi kalau kereta ayah awak hari ni tak dihidupkan, duduk kat situ je, ada tak kelajuan? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau kereta tu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kita boleh ukur cepat atau lambat dengan kelajuan. Okey, yang ini semua orang tahulah, yang jarak ni semua tahulah. Dan masa. Masa ni mungkin dalam tempoh. Okey. Okey, seterusnya kita nak tahu tentang unit unit yang digunakan untuk kelajuan. Unit kelajuan ni yang paling kecil mungkin milimeter per saat. Sebagai contoh, kalau milimeter per saat ni untuk objek yang bergerak terlalu perlahan. Apa contoh objek yang bergerak terlalu perlahan? Siput. Mungkin siput lah. Mungkin siput. Tapi siput cikgu tak pasti sebab cikgu tak pernah ukur kelajuan siput kan. Mungkin milimeter per saat ataupun juga mungkin juga yang objek yang perlahan ni dia bergerak menggunakan unit sentimeter per saat. Okey, ni kebiasaannya milimeter per saat dan sentimeter per saat ni untuk objek yang bergerak dengan sangat perlahan lah. Okey, kemudian kita ada lagi satu. Meter per saat. Okey. Lepas meter per saat, siapa tahu? Kilometer per jam. Ya. Kenapa bukan kilometer per saat? Sebab impossible, mustahil kalau kilometer boleh 1 kilometer dalam masa 1 saat. Pandai Altaf. Cikgu terangkan bagi yang tak berapa nak faham. Kenapa bukan kilometer per saat? Okey. Kalau kilometer per saat, tak ada objek di dunia ni yang boleh bergerak sejauh 1 kilometer dalam 1 saat. Tak ada. Impossible. Mustahil. Okey. Sebab itulah kita gunakan unit kilometer per jam. Okey. Yang paling laju sekali objek di dunia ni pun, kalau dia bergerak pun 1 kilometer tu mungkin dalam beberapa minit hingga beberapa jam. Dalam 1 saat tak adalah. Dan juga kita tak gunakan kilometer per minit, kita gunakan kilometer per jam. Okey, hanya kilometer sahaja unitnya per jam. Tapi kalau meter, sentimeter, milimeter, semua unit masanya dalam unit saat. Kenapa cikgu beritahu ni? Nanti ada sebabnya. Dalam pengiraan nanti kita kena buat penukaran unit. Right. Okey, seterusnya. Ini je yang sebenarnya penting.
Dalam buku teks, dia tunjukkan rumus kelajuan ni, tapi dia tak adalah kaedah yang segitiga ni. Apakah kegunaan segitiga ni? Kejap lagi cikgu terangkan. Okey, rumus kelajuan ni ialah formula yang kita gunakan untuk mengira kelajuan. Jadi kelajuan adalah bersamaan jarak bahagi dengan masa. Mungkin tak nampak lagi sekarang ni sebab kita belum buat soalan. Kejap lagi kita buat soalan baru awak nampak, oh macam ni gunanya. Sekejap lagi Okey, jadi untuk kita mudahkan pengiraan nanti, kita gunakan segitiga ni. Atas ni J mewakili jarak, K kelajuan, M masa. Jarak kelajuan masa. Ini tak payah tulis lah, hanya kita wakilkan dengan J, K, M. Okey? Okey. Waktu bila kita nak gunakan ni, cikgu bagi contoh. Kalau soalan tu dia nak kita kirakan kelajuan, kita pun tutuplah kelajuan ni. Kita tekan butang kelajuan, tutup. Apa yang tinggal? J, M. J dan M. Tapi dia sebaris ke dia bertingkat? Dua lapis. Betul, dua lapis. Bertingkat. Maksudnya yang dekat atas ialah J. Yang dekat bawah M. Cuba lihat pada formula ataupun rumus kat sebelah. Sama tak? Jarak bahagi masa. Sama. Okey, itulah cara nak menggunakan segitiga ni. Okey, itu yang mudah. Okey, contoh yang kedua. Andai kata soalan tu nanti dia bukan nak kita kira kelajuan. Okey, dia nak kita kirakan jarak. Jadi kita pun tutuplah J ni. Tutup J. Apa yang tinggal? K dengan M. K dengan M. Kelajuan dengan masa. Okay. Kelajuan dengan masa. Kelajuan dengan masa. Alright. Nampak kan? Kita tutup yang mana yang kita nak. Okey. Yang tinggal tu, itu adalah rumus yang kita gunakan. Jadi kalau dia bersebelahan ni, kita gunakan operasi darab. Maksudnya kalau nak kira jarak, kelajuan darab dengan masa. Okey. Satu lagi contoh. Okey, contoh. Tak boleh padam. Satu lagi contoh. Kalau soalan tu nak kita kirakan masa. Jadi kita pun tutuplah butang masa, tekan butang masa. Jadi yang tinggal ialah J dengan K. J dengan K. Jadi rumusnya ialah rumus bagi masa. Dengan kelajuan. Jarak bahagi dengan kelajuan. Jarak bahagikan dengan kelajuan. Okey, cikgu rasa yang ini teori mungkin dah faham. Siapa tu dengar. Okey. Alright. Jadi yang seterusnya kita nak cuba kira ataupun gunakan rumus-rumus ni. Jadi untuk nak buat pengiraan ni mestilah ada contoh soalan. Okey, sekejap cikgu keluarkan beberapa contoh soalan. Whiteboard lah. Okey. Tak nak keluar. Sekejap cikgu keluarkan whiteboard. Okey, nampak tak whiteboard tu? Nampak. Okey, nampak Nampak. Right. Jadi sekarang ni, kejap lagi cikgu buat dulu. Kejap lagi cikgu bagi soalan nombor 2, awak kira. Kita tengok sama tak jawapan. Okey, cikgu tunjuklah teknik yang betul sebab kalau dalam soalan kertas 2, kadang-kadang dia nak kita tunjukkan jalan pengiraan. Macam matematik lah. Betul, matematik. Jalan pengiraan kertas 2 ke kertas 1 Kertas 2. Sama je macam sains. Okey. Jadi sekarang ni awak tak pernah lagi lah kertas 2 soalan kelajuan sebab kita belum ujian. Okey. Langkah pertama bila ada soalan-soalan kelajuan macam ni, kita cuba kena pasti maklumat yang diberi. Okey, kita baca soalan. Fazrin menunggang basikal sejauh 10 km. Cikgu highlightkan 10 km tu. Kenapa cikgu highlightkan 10 km? Tu maklumat apa 10 km tu? Kelajuan. Mana? Jarak. Perhatikan betul-betul dekat sini. Dia tulis sejauh. Jauh ni maksudnya
Jarak. Jarak. Okey. Kemudian kita baca lagi soalan. Dalam masa 1 jam. 1 jam. Cikgu highlight kan 1 jam. 1 jam ni apa sebenarnya? Masa. Sekarang nampak tak kenapa kita belajar rumus tadi? Nampak. Nampak? Okey. Kemudian kita baca lagi soalan. Berapakah kelajuan Fazrin dalam unit kilometer per jam? Okey, sekarang ni dia nak kita kira apa sebenarnya? Jarak dengan dalam No. Apakah? Okay. Dia nak kira kelajuan. Yes, kita nak kira kelajuan. Dan dia bagi tahu tak unit apa yang dia nak? Bagi tahu dalam unit kilometer per jam. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan step by step, langkah-langkah macam mana kita nak buat daripada awal sampai habis. Termasuklah yang kita conteng kat tepi. Kalau conteng kat kertas kosong kat tepi kan. Okey. Yang awak boleh conteng kat kertas jawapan pun tak apa sebenarnya. Langkah pertama, apa kita buat supaya kita tak silap? Kita lukiskan segitiga kelajuan. Ingat lagi tak atas ni apa? Jarak. Atas tu jarak. J. Sebelah ni apa? Kelajuan. Okey, kelajuan. Sebelah ni? M. Masa. Okey. Soalan nak tanya, nak tahu tentang kelajuan. Jadi kita tutup yang mana? Kelajuan tu. Okey, jadi cikgu pun tutuplah K ni. Okey. Dekat kertas jawapan, langkah pertama, step pertama kita tulis rumus dahulu. Keluarkan rumus dia. Kita tulis kelajuan. Okey, sama dengan J, jarak. Kemudian dekat bawah dia, maksudnya bahagikan dengan masa. Ada siapa-siapa tak faham setakat ni? Semua faham? Faham. Faham kalau faham senang. Kita teruskan. Okey. Langkah kedua, jangan cuai dan jangan hanya menulis nombor. Cikgu ingatkan balik, jangan hanya tulis nombor. Tuliskan nombor berserta unitnya. Tengok jarak, cikgu highlightkan apa? 10. Apa unitnya? km. Jadi dekat sini jangan tulis 10. Tulis 10 km. Kemudian bahagikan dengan masa. Masa 1 jam. Kebiasaannya dalam pengiraan kita tak tulis 1 jam. Kita tulis 1 j sahaja. Cukuplah 1 jam lah tu. Okey, ada yang tak faham cakap ni? Macam mana nak masukkan ni? Semua faham? Faham. Okey. Langkah seterusnya kita selesaikan operasi bahagi ni 10 bahagi 1. Selesaikan nombor dulu. Berapa jawapan dia? 10 bahagi 1. 10. Oi, lambatnya jawab. Apa-apa nombor kalau bahagi dengan 1 mestilah jawapan dia nombor yang sama kan. Jadi jawapan dia 10. Kalau jawab 10 je betul ke tak? Betul ke salah? Salah. Kenapa salah? Sebab kena letak unit. Okey. Kalau 10 boleh bahagi dengan 1. Dapat jawapan dia 10. Kalau kilometer bahagi dengan J, jawapannya tak bolehlah Z ataupun X. Tak boleh. Jawapan dia mestilah kilometer per jam. Mana datang segi? km bahagi J. Jadi km per J. Itulah jawapannya dalam unit kilometer per jam. Ada soalan? Tak ada. Okey, kita cuba jawab satu soalan. Cikgu tunjuk soalan kat sini, awak cuba jawab sekejap Sekejap pakai whiteboard ni dia tu sikit. Okey, cikgu bagi soalan yang simple dululah. Okey, soalan simple dulu. Inilah. Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okey, kalau yang pakai handphone tak ada masalah. Kan? Sebab yang kat handphone dia boleh pinch jadi besar.
Yang pakai dekat laptop pun tak ada masalah juga sebenarnya. Cikgu dah dapat jawapan. Okey. Kejap. Alright. Okey, boleh cuba jawab sekejap. Cikgu bagi masa 2 minit cukup lah. Boleh? Yang dah dapat jawab tunggu sekejap Jangan beritahu lagi jawapan. Cuba. Langkah pertama cikgu kata tadi, cuba lakukan ikut langkah yang cikgu ajar tadi. Langkah pertama, kita buat segitiga dulu. Langkah kedua, kita tengok soalan nak tahu apa. Kemudian kita padamkan huruf yang kita nak tu. Langkah ketiga, kita tulis semula formula dia tu kat sebelah. Langkah keempat, kita masukkan maklumat. Langkah kelima, kita selesaikan operasi tu. Cukup step tu, full mark. Okey. Siapa yang dah dapat jawab, cuba komen. Dah. Komen dekat chat area tu. Kata dah. Altaf dah. Kristina dah. Jayani dah. Fatia on the way. Humaira dah. Ainatul dah. Yaswini dah. Idina dah. Salmista dah. Okey. Cukup dah 2 minit ni. Okey, tak apa. Ada lagi soalan lepas ni. Jangan risau. Lepas ni kalau tu kita buat lagi soalan. Alright. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, awak semaklah. Betul. Cikgu, Ya, saya. saya tak pasti lah jawapan saya betul ke tak tahu. Okey, sebab semua kata dah, kita dengar. Kita nak tahu dulu jawapan. Sebenarnya cikgu bukan nak jawapan je, cikgu nak jalan kira sekali. Tapi tak apa, cikgu nak tahu jawapan dulu. Fatia, berapa jawapan dia Fatia? Saya cikgu. Ya. Orang lain dulu lah. Orang lain dulu pula dah. Tak apalah. Saya dah dapat dah jawapan tapi saya malu. Apa yang nak malunya? Awak bukan buka kamera pun. Okey, tak apa Salah. Bukan cikgu boleh rotan awak pun kat sini. Jawapan saya 100 kilometer. Kalau betul tepuk tangan. Betul ke salah ni? Yang lain kata betul ke salah? Cikgu dia cuma tertinggal per jam. Betul Fatia. Ya, Fatia. Cikgu nak beritahu. Awak mengira betul. Cuma awak mungkin menulis jawapan tu yang silap. Sebab unit bagi kelajuan cikgu dah terang tadi. Kalau dia gunakan jarak kilometer, unit akhir dia tu mesti kilometer per jam. Alright. Betul lah tu sebenarnya Fatia tu. Cuma mungkin mistake sikit je. Alright. Jadi langkah pertama kita latih diri. Langkah pertama kita buat segitiga. Tak cantik pun tak apa segitiga ni. Janganlah sampai pakai pembaris lah, ukur tegak, lurus semua tak payah. Okey. Jadi soalan dia dah. Ya saya. Jadi jawapannya 100 kilometer per jam Yes. Betul. Okey, terima kasih. Okey, sama. Alright. Jadi dekat sini kalau kita tengok dia nak tahu kelajuan. Jadi kalau dia nak kelajuan, jadi kita akan kita akan tekan butang K lah ataupun kita pangkah ataupun padamlah K ni. Jadi kita tulis mula kelajuan sama dengan jarak bahagikan dengan masa. Step yang seterusnya, masukkan nilai jarak dan masa tanpa meninggalkan unit. Okey, jarak. Berapa jarak yang diambil? 200 km. Yes, 200 kilometer. Kemudian bahagikan dengan masa. Masa ialah? 2 jam. 2 jam. 2 jam. Bagus. Right, bagus. 2 J. Yang ni matematik lah, cikgu tak ajar lah ni. Senang je kan. 200 bahagi dengan 2, dapatlah jawapan dia 100 kilometer bahagikan dengan jam. Jangan lupa ni, kilometer bahagikan dengan jam. Jadi kilometer per jam. Okey? Okey, satu lagi Betul lah jawapan saya. Betul, cikgu tak kata salah pun. Cuma awak tadi mungkin tak sebut unit dengan tepat. Tu je. Alright. Jalan kira pun betul. Okey, bagus. Okey, satu lagi boleh? Boleh. Okey, satu lagi. Boleh. Okey, hari ni belajar matematik lah.
Okey. Alright. Cikgu kena besar lah sebab Cikgu, Oh, ya. cikgu meter tu jarak kan? Ya, meter jarak. Takkan meter masa pula. Okey. Alright. Okey, 2 Sekejap minit. tak cikgu? Mm-mm. Kalau dah, macam tadilah, dekat chat tu, tulis dah. Altaf dah. Cepatnya. Kristina dah. Idina dah. Humaira dah. Anis. Yasmini dah. Nisa dah. Shena dah. Jayani dah. Shasmista dah. Daksha dah. Ainatul dah. Dayana dah. Intan dah. Balkis dah. Putri Sarah dah. Fatia dah. Okey, cukup 2 minit. Alright. Idina mana Idina? Idina bagi jawapan Idina. Idina sebut jawapan kamu. Complete dengan dia punya sekali lah dengan dia punya unit. Jawapan dia 5 meter per 1 saat. Jawapan Idina kata 5 meter per 1 saat. 5 meter per 1 saat. Okey Idina cikgu beritahu kalau 1 saat kita tak sebut dah 1 tu. Kita terus je 5 meter per saat. Per saat tu maksudnya per 1 saat lah. Okey? Alright, betul tak jawapan tu? Sepatutnya meter per Salah. Okey, tak apa. Kita tengok, kita semak. Salah. Jawapan Idina kata 5 meter per saat. Ini jawapan Idina. Kita cuba semak dulu. Okey, kita cuba tengok dulu maklumat yang ada. Seorang budak sedang bermain papan luncur. Dia main skateboard. Dia melakukan jarak perjalanan 30 meter. Cikgu highlightkan 30 meter. Cikgu tengok 30 meter pun cikgu dah tahu dah ini sebenarnya apa. Sebab unit meter dalam kelajuan ni 3 benda je. Kelajuan ni 3 benda je. Kelajuan, jarak, masa. Kalau meter, unit bagi jarak. Dah tahu dah jarak. Dalam masa 5 saat. Saat takkan jarak. Saat mestilah masa. Lagipun dah tulis masa kat sini. Soalan dia berapakah kelajuan? Beza soalan ni dengan soalan tadi, dia tak bagi tahu unit apa yang kena pakai. Tapi kita tahu. Kalau meter, mestilah per saat. Jadi dekat soalan ni ada meter, ada saat. Jadi bila kita selesaikan, kita dapat unit yang betul. Okey, kita semak balik maklumat yang kita ada. Yang pertama, kita ada jarak. Jaraknya ialah 30 km. Yang kedua, kita ada masa. Masa ialah 5 saat. Jadi kalau kita buat segitiga, K, J, K, M. Tutup K, tinggallah jarak dan juga masa. Kita tulis mula kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagikan dengan masa. Okey, berapa jarak dia? Jarak dia 30 meter. Okey, 30 meter. 30 meter. 30 M cukup jangan panjang-panjang. Unit tu singkatan je. Bahagikan dengan masa. Berapa masa? 5 saat. 5 saat. Alright, 5S 5 saat. Jadi 30 bahagikan dengan 5. Berapa jawapan dia? 6 Meter bahagikan dengan saat. Meter bahagi dengan saat.
Meter 6 meter per Meter per saat. saat. 6, Okey. 5 meter. Okey. 30 bagi 5, 6. Okey, betul lah ni. Jawapan awak betul. Cikgu tanya ni je. Meter bahagi saat. Berapa jawapan dia? Meter bahagi saat. Berapa jawapan dia? Meter per saat. Meter per saat. Awak kena belajar ni macam mana nak bahagi unit juga ni. Unit ni mesti dibahagi juga. Meter bahagi saat. Jawapan dia meter per saat. Barulah awak confident dengan awak punya jawapan unit akhir ni. Jadi Idina, cikgu tak pasti mungkin Idina silap dekat mana. Cikgu rasa mungkin Idina silap dekat operasi ataupun sifir cikgu rasa. Betul tak? Betul ke? Cikgu. Cikgu rasa lah sifir silap kot. Okay? Ya, apa dia? Cikgu, Ya. saya dapat 6 juga jawapan. Betul. Bagus. Tapi saya tak perasan tau sebab dia meter dengan saat. Jadi saya tulis 6 km per jam. Allah, jauh sangat jawapan tu. Tak dapat markah. Okay, next. Kita tengok yang bentuk seterusnya. Sebab cikgu rasa untuk soalan nak kira kelajuan saja ni mungkin awak dah okey kot. Okay, sekarang ni kita nak tengok yang seterusnya. Tadi kita hanya buat contoh mengira kelajuan. Tapi pada awal-awal tadi cikgu dah bagi tahu dah. Tak semestinya soalan nak kita kira kelajuan. Ada soalan dia minta kita kira jarak ataupun masa. Okey, sekarang ni kita cuba kira jarak kereta F1. Sekarang ni bukan nak kira kelajuan, kira jarak. Alright. Kecil sangat tulisan tu. Nampak Nampak. Nampak cikgu. Sebab kalau dekat laptop cikgu ni besar. Alright. Seterusnya bentuk soalan macam ni. Okay, macam mana kita nak tahu soalan ni nak tanya kita kira apa? Biasanya dalam petikan adalah. Okay, cikgu highlightkan dulu. Sebuah kereta lumba F1 mampu menamatkan perlumbaan dalam masa 2 jam. Jadi 2 jam ni adalah apa? Jam. 2 jam ni adalah masa. Dengan kelajuan purata 200 km per jam. 200 km per jam ni apa dia? Kelajuan. Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta tersebut? Jadi soalan dia nak tahu berapakah jarak. Okey. Dia nak tahu berapa jarak. Ini sebenarnya soalan nak berapa jarak. Okay, jadi sekarang ni langkah pertama. Inilah pentingnya awak melukis segitiga ni. Sebab kadang-kadang awak tersilap. Okay, J, K, M. Tadi kita buat 3 soalan, kita tutup K je. Sebab ketiga-tiga soalan tadi memang untuk kira kelajuan. Tapi sekarang ni, soalan ni untuk kira jarak. Kalau kira jarak, kita tutup apa? J. Okay, kita tutup J yang kat atas ni. Jadi, kita tulis semula formula jarak dekat sebelah. Jarak sama dengan, apa? Kelajuan dan masa. Bukan dan. Kalau bersebelahan, apa operasi dia? Bahagi. Sebelah. Kalau bersebelahan, operasi dia darab. Kalau atas dan bawah, operasinya bahagi. Alright. Okey. Sekarang ni, kelajuan ada tak diberi dalam soalan? Ada. Siapa kata tak ada tu? Ni nampak ni. Nampak ni apa ni? Ni. Kelajuan ni berapa? 200 km per jam. Macam tadi juga, jangan lupa tulis unit. Biarkan je unit kat sini. Macam tu. Kemudian kita letak simbol darab. Kemudian kita masukkan masa. Masa pun ada dalam petikan. Apakah masa yang diambil? 2 jam. 2 jam. Tulis 2J. Okey? Okey. Langkah pertama, jangan keliru dengan huruf-huruf unit ni. Langkah pertama, cikgu dah kata selesaikan nombor dahulu. 200 darab 2. Apa jawapan dia? 400. Alright. Kalau awak perhatikan dekat sini, awak perhatikan ada 2 kali unit yang berulang. Jasa. Jam. Okay. Jam yang ini di bawah. Kalau cikgu tulis mula, kilometer per jam ni dia rupa dia macam ni tau. km per J. Jam yang ni dekat atas.
Jadi Cikgu. apa yang kita boleh buat? Kita boleh potong. Faham tak ni? Tak. Cikgu kena jadi cikgu matematik ni. Ini matematik ni. Jam ni kalau ada 2 kali macam ni, satu dekat bawah kat bawah, satu lagi dekat atas sebelah nombor, kita boleh potong. Cuba sebut kat cikgu unit apa sahaja yang tinggal? Okey. 100 kilometer. Cikgu tanya unit. Cikgu tanya unit, bukan cikgu tanya nombor. Unit apa sahaja yang tinggal? Kilometer. Kilometer. Jadi betul tak kilometer ni jawapan unit untuk jarak? Betul. Betul. Sekarang ni cikgu nak tunjuk kat awak macam mana jam ni boleh hilang. Inilah dia. Jam ni hilang sebab kita potong. Bila kelajuan darab dengan masa, kita potong kedua-dua jam ni, tinggallah unit kilometer. Jadi kita dapat jawapan jarak dalam unit kilometer. Boleh faham? Faham. Alright. Boleh. Soalan. Nak cuba buat cikgu? Yelah, nak bagilah ni. Sekejap Senang-senang je cikgu bagi ni. Okey, jadi boleh mula. Siapa yang dah siap, bagi tahu dah. Oi, lajunya. Mesti tak buat jalan kerja kan? Buat jalan kerja tak Kristina? Congak je. Saya pun apalah. tak bercongak je. Kalau dah mahir, boleh congak. Tapi bila kertas 2, kena buat jugalah jalan kerja. Kalau kertas 1, boleh. Cikgu kejap tak? Ya, 2 minit. Ada lagi 1 minit lagi. Okey, Ramai dah siap. Anis dah. Ainatul dah. Idina dah. Fatia dah. Okey, cikgu nak dengar jawapan Ainatul. Ainatul boleh beri tak jawapan? Jawapan lengkap dengan unit sekali. Jawapan dia 200 km. Okey, Ainatul punya jawapan 200 kilometer. Setuju tak? Setuju. Okey, Setuju. okey, ramai yang setuju, maksudnya mungkin betul lah, tapi kita nak tunjuklah juga jalan kerja. Alright, langkah pertama macam cikgu kata tadi, okey, ini step yang betul lah, tapi kalau nak congak pun, kalau dah mahir tak ada masalah. Okey, jarak, kelajuan, masa. Kita nak tutup? Tutup apa sekarang ni? Jarak. Sebab apa tutup jarak? Sebab soalan nak tahu jarak. Okey, jadi tulis kat sebelah ni, jarak sama dengan kelajuan darabkan dengan masa. Oh, cikgu nak beritahu awak, sebenarnya formula kelajuan ni sampai tingkatan 5 pun pakai lagi. Okey, cuma unit dia makin lama makin sukar lah. Tapi benda yang sama je, awak akan belajar jarak, kelajuan, laju dan juga hal laju, velocity. Nantilah next sekolah menengah. Okey, jadi dekat sini kita ada kelajuan tak? Diberi tak kelajuan? Ada. Berapa kelajuan yang diberi ni? 100 km per jam. 100 km per jam. Masa yang diberi selama 2 jam. 2 jam. 2 jam. Okey, 100 darabkan dengan 2. Berapa jawapannya? 200. 200. Tadi cikgu dah bagi tahu sebab J ni kat bawah per jam. Potong J. Tinggallah jawapan dalam unit kilometer. Alright, jadi tepatlah jawapan Ainatul. Tahniah. Terima kasih Ainatul. Cikgu, jawapan saya betul. Cikgu rasa semua betul kan? Alright. Kita buat satu lagi ke kita nak tunjuk, cikgu nak tunjuk contoh soalan bentuk lain pula? Satu Satu lagi. Sebab yang kira masa belum lagi ni.
Kita ada satu lagi nak kira masa. Okey kejap. Cikgu buat lagi satu lagi kan jarak kan? Kita terus mengira masa lah kot. Takut nanti lama sangat ni. Sebab kita ada satu lagi last. Alright. Kalau ada masa kan kita ni. Okey. Bentuk soalan yang seterusnya. Tadi kita dah tengok macam mana soalan tu tanya kita, suruh kita kira kelajuan. Sekarang ni, lepas tu kita tengok macam mana soalan tu tanya kira jarak. Sekarang ni kira masa. Okey, boleh. Boleh jawab tak? Kali ni cikgu tak tunjuk. Awak terus jawab. Boleh? Boleh kan? Cara dia sama. Langkah pertama buat segitiga dulu. Tutup masa. Ya. Okey, yang dah tulis dah nanti Okey, Altaf dah. Christina dah. Cikgu, Ya. kalau tepi bahagi, kalau bawah darab kan? Bukan. Kalau bersebelahan. Tepi lah. Kiri kanan darab. Kalau atas bawah bahagi. Okey. Okey, 1 minit lagi. Oh, cantik sikit segitiga ni. Okey. Sasmista dah, Ainatul dah, Shena Sabar. dah. Balkis Christina dah? Balkis dah ke? Belum. Okey, yang dah. Cikgu tengok kejap lah. Siapa yang dah tadi? Cikgu nak minta jawapan. Mana pula chat box? Yang dah, cikgu nak Shena. Berikan jawapan Shena. Ada tak Shena? Shena boleh on mic tak? Yes. Saya dapat tak tahu betul ke tak, tapi rasa saya dapat 1000 meter. Berapa? 1000? 1000 meter. 1000 meter. Alright. Okey. Okey, terima kasih Shena. Okey, kita cuba tengok jawapan. Kita bincang jawapan ni. Jawapan Shena, cikgu rasa jawapan macam-macam ni. Kan? Ada lagi jawapan yang lain ni cikgu rasa ni. Saya Betul tak? dapat jawapan lain. Ya. Berapa jawapan Altaf? 10 saat. Berapa? 10 saat. Saya sama dengan Altaf. 10 saat. Sama. Okey. Cikgu, Ya, ada lagi tak jawapan lain selain daripada ni? Siapa ada jawapan saya lain? 10 masa. 10 masa? Bila pula ada unit nama dia masa? Unit masa saat. Okey. Ada lagi tak jawapan lain selain ni? Kalau tak ada, cikgu nak bincang teruslah. Okey. Jadi soalan ni seorang pelari pecut 100 meter. Kalau pelari pecut 100 meter, memang dah tentulah jarak dia lari tu 100 meter. Tak ada pelari pecut 100 meter tapi dia lari 500 meter.
Orang lain dah habis dah, dia je tak habis lagi. Tak ada kalau pertandingan tu 100 meter, 100 meter lah. Jadi sebenarnya 100 meter ni ialah jarak. Okey, kemudian memecut selaju. Selaju ni ialah kelajuan. Kalau awak tak faham selaju pun awak fahamlah unit ni, meter per saat. Cikgu dah ajar dah, meter per saat unit bagi kelajuan. Jadi yang ada dekat sini jarak dan juga kelajuan. Okey, soalan dia, berapakah masa yang diambil? Jadi masa yang dia nak tahu, kita pun tutuplah masa ni. Tinggallah yang itu saja. Sebabkan di atas bawah operasinya ialah bahagi. Right. Kita tulis dekat sini masa sebab dia nak masa kita tutup masa tadi. Masa sama dengan jarak bahagikan dengan kelajuan. Okey, jarak larian pecut tu ialah 100 meter. Kelajuannya 10 meter per saat. Alright. Sifar dengan sifar. Boleh potong macam ni tak? Tak tahu Boleh, awak- boleh. Boleh kan? Boleh. Takut cikgu belajar dulu lain. Sama lah kot dulu dengan sekarang pun kan. Cikgu belajar matematik dulu macam ni. Kalau sifar dia kat bawah atas dia potong. Okey, 10 bagi 1. 10. 10. Okey, sama juga macam tadi. Bila ada sama je apa cikgu buat? Potong. Jadi apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Saat. Inilah unit yang tinggal. Jadi inilah sebenarnya teknik yang betul supaya unit kita tidak silap di akhir jawapan. Jadi jawapannya ialah 10. Cikgu lagi, cikgu soalan-soalan saya nak cuba. Alright. Okey. Jadi Shena, boleh dapat tak Shena? Faham tak? Faham cikgu. Faham Alright. Okey, satu lagi. Last kot. Last. Okey, satu lagi. Ataupun cikgu nak bagi yang susah sikit? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Boleh? Good. Tak apalah cikgu bagi yang senang dulu. Sekarang try. Oh, yang susah tu cikgu bagi last sekali sekejap lagi. Tak apa, lepas ni tak ada tugasan bertulis. Lepas ni hanya ada quiz Google Form je. Lepas tu habis dah. Okey cikgu. Alright. Latihan bertulis tu cikgu bagi minggu depan. Okey. Ni kambing pula. Okey, boleh mula. Oh, laju Altaf. Siap dah. Istina pun dah. Shena pun dah. Ainatul pun dah. Zahra pun dah. Lepas ni Zahra bagi jawapan Okey, 1 minit lagi. Sambil-sambil buat tu, mana yang tak berapa clear lagi tu, cikgu cuba tunjuk kat sini lah, cikgu highlight kan. Tengok apa yang cikgu highlight kan ni. Supaya awak nampak lah sambil-sambil tu. Okey, Balkis dah, Intan dah. Okey, cikgu rasa cukup masa tu. Kita dengar jawapan Zahra. 2 jam. Okey, jawapan Zahra 2 jam. Setuju ataupun ada jawapan lain?
Setuju. 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 Kalau setuju, kita cuba buktikan. Okey, cikgu highlightkan ni supaya awak nampak dan cikgu gariskan apa dia maklumat tu. Kelajuan 50 km per jam, jarak 100 km, soalan, masa. Tutupkan M supaya kita dapat menulis rumus baru. Rumus baru untuk kita ni lah cari jawapan untuk masa. Masa sama dengan apa dia? Tulis apa? Jarak kelajuan. Jarak Kelajuan. bagi kelajuan. Okey. Okey, jarak 50 km per jam. Apa cikgu ni? Salah kan? Salah. Sepatutnya 100 km. Padam balik. Okey, jarak ialah 100 km. Okey, kelajuan 50 km per jam. Okey, sifar-sifar potong 10 bagi 5, 2. Kilometer potong tinggal jam. 2 jam. Jadi jawapan dia 2 jam. Betul. Terima kasih Zara. Okey, ni penutup last kali. Last kali ni cikgu bagi soalan susah sikit. Okey, ni susah sikit lah. Tak susah sangat. Sikit je susah dia. Okay, ni last kali Lepas ni kita buat quiz Google Form tu. Lepas tu dah. Tengok dulu soalan tu. Apa yang dia nak kita kira. Apa yang dia bagi. Betul tak unitnya. Kena tukar unit ke tidak. Check dulu. Jangan bagi tahu jawapan. Siapa yang dah tulis dah. Lambat tu. Ya? Buat. Tak ada apa-apa. Oh, Altaf dah. Kristina dah. Pentingnya waktu kita masukkan maklumat dalam formula tu, pentingnya kita masukkan unit. Supaya kita tengok last kali betul ke unit dia ni. Kalau rasa silap tu mungkinlah ada unit yang perlu ditukar lebih awal. Sebelum masuk tu dah tukar siap-siap. Okey, 1 minit lagi. Sasmista dah. Baru ada berapa 3 orang dah. Ainatul dah. Putri Sarah dah. Irdina dah. Fatia left. Karunisa dah. Susah sangat kot. Sampai left Fatia. Siapa lagi yang tak bagi jawapan? Saya. Cikgu. Ya, saya. Cikgu saya. Saya terleft tadi sebab saya punya wifi slow. Oh, cikgu ingatkan susah sangat sampai left. Taklah. Cikgu tak siap lagi sekejap.
Tak apa Fatia, kita bincang kejap lagi sambil-sambil tu awak boleh semak lah. Nanti kan lama sangat ni. Kan nak? Okey dah. Okey dah. Okey. Siapa tadi yang belum? Kristina tak bagi jawapan lagi tak? Belum. Ya, okey. Bagi jawapan Kristina. 10 meter per saat. Okey. Cikgu tak kata betul lagi. Cikgu hanya nak minta jawapan daripada 10 meter per saat. Okay, ini jawapan Kristina. Ada lagi tak jawapan lain selain daripada ni ataupun awak setuju dengan jawapan ni? Saya setuju dengan Kristina. Okey, yang lain? Setuju dengan Kristina. Okey, Syazmista pun setuju. Okey, semua setuju. Tak ada jawapan lain lah Saya maksudnya. dapat 600. Alright. 600. Lengkap berarti lah. Tak boleh bagi nombor je. 600 per saat. Oh, unit apa pula ni? 600 apa? Meter per saat. Meter per saat lah. Cikgu tolong jawab kan. Okay, jawapan lain? Tak ada. Alright, kita tengok Okay, first kali, sebab tu kita jangan selalu ingat soalan dia tu straightforward. Kadang-kadang ada yang macam ni lah. Kalau yang straightforward senang lah. Okay, sebuah motosikal mengambil masa 1 minit. Cikgu highlightkan 1 minit untuk bergerak sejauh 600 meter. Okay, berapakah kelajuannya dalam unit meter per saat? Okay, dekat sini kita cuba perhatikan yang pertama unit akhir yang dia nak kita punya jawapan tu mesti ada unit meter, mesti ada unit saat. Maksudnya meter ni unit bagi jarak. Saat ni unit bagi masa. Okay, kita tengok. Jarak yang diberi dalam soalan 600 meter. Betul tak dalam unit meter? Betul. Betul. Perlu tukar unit tak? Tak perlulah. Sebab dah memang dalam unit meter. Dan jawapan akhir nanti mesti dapat meter balik. Okey, sekarang ni masa. Dia beri dalam unit minit, tapi jawapan akhir dalam minit dalam unit saat. Kena tukar kepada saat. Yes, kena tukar kepada saat. Cikgu tunjuk dulu kat sini. Ni semua tahu ni. Okey, 1 minit bersamaan dengan berapa saat? 60 saat. 60 Okey, saat. 60 saat. Jadi kita akan gunakan 60 saat ni dalam formula. Kita tak gunalah 1 minit, kita guna 60 saat. Okey, segitiga kelajuan. Ada yang sampai dah mahir dia tak tulis lah. Malas lah nak tulis. Kan dah tahu dah apa dia rumus dia kan? Kalau macam ni tak apalah. Okey, awak pun tahu apa rumus dia. Kalau buat juga pun tak apa. K, J, K, M. Bukannya susah. Padamkan K. Kenapa? Sebab kita nak tulis kelajuan. Jadi apa yang tinggal ialah formula dia. Jarak bahagikan dengan masa. Jarak diberi berapa? 600 meter. 600 meter. Masa ambil yang kita dah tukarkan per saat. 60 saat. 60 saat. Okey. Sifa potong. Tinggal 60 bahagi 6. 60 bahagi 6 berapa? Ada orang dia tak boleh. Kalau tak boleh awak buat je lah kat tepi ni. Dia kata kosong kan. 6, 1, 6. Sifa turun. Sifa. Sini pula. Sini. Jadi 10 lah kan. Okey, 10. Sekarang ni tengok. Meter bahagi saat. Jadi jawapan ni? Meter per saat. Per saat. Sama tak dengan ni yang dia nak ni? Sama. Sama. Jadi betul lah jawapan ni. Faham? Faham. Jadi dia ada 2 level. Soalan dia ada 2 level. Satu level yang direct. Direct ni tak perlu tukar unit. Yang kedua level dia tinggi sikit. Kena tukar unit. Tapi ada satu lagi level yang cikgu tak buat hari ni. Level yang lagi tinggi pada ni. Minggu depan. Level yang tinggi daripada ni, dia melibatkan nombor yang ada perpuluhan. Nombor tu ada titik perpuluhan. Macam sifar perpuluhan 5. Itu level lagi tinggi daripada ni. Cikgu rasa yang tu cikgu bincang minggu depan lah. Yang ni cukuplah setakat hari ni. Okey, habis saja Google Meet ni. Pergi dekat Telegram tadi balik, ada aktiviti 2 yang cikgu bagi tu, yang kuis kelajuan nombor 2.
Okey, boleh jawab sekali je. Tak boleh jawab. Jawablah hati-hati. Awak nak ambil masa yang lama pun tak apa sebab tak ada masa yang kat situ. Asalkan awak submit jawapan yang betul. Bila awak submit jawapan yang betul, cikgu terima jawapan awak, siap dengan markah sekali cikgu dah tahu dah. Awak tak perlu screenshot yang ni. Sebab ini memang terus masuk dekat folder cikgu simpan sebagai evidence PBD. Jadi ni tak payah screenshot lah cikgu. Yang ni tak payah. Sebab cikgu automatik dapat, cikgu terus simpan, cikgu print je nanti. Dengan jawapan-jawapan awak semua ada kat situ. Boleh? Boleh cikgu? Boleh cikgu. Alright. Boleh cikgu. Okay, sebelum kita bersurai, ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, cikgu nak buat ada satu promosi. Sekejap cikgu nak buat promosi sikit lah. Siapa yang hadir ke bengkel matematik? Bukan hadir lah, dia join bengkel matematik Cikgu Syahril baru-baru ni. Saya join satu kelas tu. Free je kan? Free kan? Tak payah bayar kan? Ke bayar? Tak payah bayar. Tak payah bayar, free je. Jadi siapa tak nak benda free kan? Sebab yang cikgu dapat ni, cikgu akan promosikan kejap lagi lah. Berkenaan tentang seminar sains tahun 4, 5 dan 6 bersama cikgu, awak kenal ni, cikgu yang botak tu. Apa nama dia? Kenal. Cikgu Safwan. Cikgu Safwan. Ini yang sains Okay, link dia cikgu bagi kejap lagi. Nanti siapa yang nak boleh join ke grup yang dia bagi dekat link tu lah. Nanti dia akan send lah dia punya link Google Meet tu ke apa ke. Okay, secara percuma. Bila tarikh ni ialah pada hari Sabtu 3 Julai, hari esok lah. Okay, ni bagi siapa yang berminat lah nak belajar secara percuma, free je dengan Cikgu Safwan. Okay, kejap lagi cikgu post dekat grup ni lah, kelas. Right, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada soalan. Okay, jadi cikgu harap hari ni semua faham lah. Cikgu rasa kalau cikgu tak buat Google Meet tunjuk jalan kerja ni, cikgu takut awak tengok video saja takut tak faham. Cikgu harap faham lah cara ni. Boleh faham Faham boleh cikgu. Alhamdulillah, kalau faham bagus lah. Cikgu. Okay, jadi cikgu rasa setakat tu saja minggu ni. Lupa cikgu nak cakap. Cikgu ingat macam ni, setiap minggu kita ada 2 kali sains. Dalam dua kali sains tu, salah satu daripada 2 hari sains tu, satu tu kita ada Google Meet. Sekali je seminggu. Okey. Contoh Okey, kalau hari Isnin ada Google Meet, hari Jumaat tak ada. Tak ada. Kalau hari Isnin tak ada, hari Jumaat ada. Macam tu. Boleh? Boleh. Alright. Okey, itu saja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Salam. Bye. Cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye cikgu. Terima Assalamualaikum. kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu lekas situ. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye.